juta ringgit diperuntuk selenggara paip usang Pulau Eno. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Siasatan terhadap golongan kenamaan bukan mudah dan memerlukan sokongan banyak pihak, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun berdepan kritikan, siasatan berhubung kecurian dana negara perlu untuk mencari kebenaran. Curi duit ni, curi. Pemimpin-pemimpin, banyak kes. Dan bila kita nak ambil tindakan, dia marah. Ini Perdana Menteri ini kasar sangat nak ambil tindakan. Ini bagi saya aneh. Sepatutnya you sokong, bukan senang tahu. Mau siasat itu tuntun. Siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah taman lagi senang. Tapi mau siasat orang kaya besar-besar yang curi duit, you ingat senang ke? Beliau turut bertekad untuk tiada lagi pihak yang berterusan mencuri hak dan harta rakyat. Pemimpin India diingatkan agar tidak terbawa-bawa sentimen melampau yang tidak menguntungkan negara. Jelas Perdana Menteri, semua kaum menuntut agar masalah mereka diselesaikan segera oleh kerajaan dan dalam menghadapinya, kerajaan menggunakan konsep madani yang adil untuk semua pihak. Saya telah minta di kementerian, baik Kementerian Keuangan, Sumber Manusia dan tentunya Kementerian Perpaduan, semua program kerajaan mesti kenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum. Jadi saya harap parlimen ini boleh diteruskan, kritikan boleh diberikan, tapi jangan dengar hujah-hujah golongan yang pelampau perkauman yang keterlaluan dalam negara kita. Baik Melayu atau Cina atau India, saya tidak peduli. Kerajaan ketika ini memberi perhatian utama kepada 4 perkara iaitu kemiskinan, pendidikan, kesihatan rakyat dan peluang perniagaan. Selesai masalah masyarakat India atau program Bumi Putera, bukan peruntukan itu saja. Masyarakat India bukan peruntukan 100 juta. Ini tanda sekolah. Yang miskin. Kemudian yang saya laksanakan tahun ini, rumah-rumah penjawat awam tanpa mengira kaum. Selain pada 100 juta ringgit untuk mitra, 30 juta tekun dan semua program. Program Jualan Rahmah bergerak diperluas ke Labuan. Ia dilaksana setiap bulan bergerak ke lokasi-lokasi strategik di kawasan perkampungan sekitar pulau berkenaan. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arba'in berkata, bagi program Jualan Rahmah sedia ada, ia diteruskan seperti biasa dengan kekerapan 2 kali sebulan. Pelaksanaannya memberi kesan positif kepada rakyat khususnya golongan B40. Harga pasaran itu adalah harga yang memang biasa dijual di pasaraya lah, harga pasaran. Kemudian kita memberi diskon penurunan harga sehingga 30% melalui pemberian subsidi. Jadi melalui pemberian subsidi itulah sebenarnya rakyat menikmati boleh membeli pada harga yang lebih rendah daripada harga biasa. Beliau temui selepas pelancaran program sulung Jualan Rahmah bergerak Labuan di Kampung Bukit Kuda. Pelancaran disempurnakan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, Simsudin Siddiq. Bagi saya betul-betul telah membantu warga, khususnya warga yang berpendapatan rendah untuk mendapatkan bekalan itu dengan harga yang mampu milik. Saya amat berharap agar jualan rahmah ni khususnya di Labuan diteruskan. Pandangan saya adalah lebih baguslah diadakan di kampung-kampung kan untuk seterusnya untuk memudahkan orang yang berada di kampung ni sama ada yang di luar kampung yang berdekatan. Agak memuaskan sampai 30%. Berpuas hatilah saya. Wanita pertama dalam Perkhidmatan Awam Malaysia, Tan Sri Dewaki Krishnan meninggal dunia malam tadi pada usia 100 tahun.
Berita pemergian mendiang dikongsi cucunya, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ar-Rahmanan menerusi hantaran Facebook. Mendiang Tan Sri Devaki merupakan seorang tokoh wanita berpengaruh dalam politik Malaysia sehingga diberi gelaran Grand Dame of Malaysian Indian Politics. Dilahirkan pada 11 Mac 1923, mendiang Tan Sri Devaki memulakan karier sebagai guru sebelum memenangi kerusi dalam Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Sekaligus menjadi wanita pertama Malaysia dipilih sebagai penjawat awam. Seorang lelaki warga Myanmar ditemukan maut dengan kesan kecederaan pada beberapa anggota badan. Kejadian berlaku di kebun durian di Jalan Air Terjun Camang, Bentong semalam. Ketua Polis Daerah Bentong, Supri Tandan Zaiha Muhammad Kahar berkata lelaki berusia 29 tahun itu bekerja di kebun berkenaan. Susulan penemuan mayat itu, dua lelaki yang merupakan rakan senegara mangsa berusia 26 tahun dan 31 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek juga bekerja di kebun durian. Pemeriksaan mendapati seorang daripada lelaki ditahan mempunyai beberapa kesan kecederaan dipercayai akibat pergelutan. Sebilah parang dan pisau turut dirampas dipercayai digunakan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Minggu kedua Bintang RTM 2024 menyaksikan persembahan memukau daripada 14 peserta. Kesemua peserta tampil menyelah dan menonjolkan kehebatan vokal masing-masing. Namun tiada siapa yang tersingkir pada minggu kedua ini dan peserta akan meneruskan konsert minggu ketiga. Bila kita beri mereka peluang satu lagi minggu untuk membuktikan kemampuan mereka, kerana kita tahu pentas televisyen ni bukan satu yang mudah. Memang nyanyi kat luar lain, nyanyi kat rumah lain, dekat Instagram lain, bila ada di atas pentas besar macam ni, dia punya nervousness tu lain, berbeza. Pilihan juri jemputan Datin Aliah pada minggu ini, Shah Nuril yang berjaya membuat persembahan terbaik. Dia membawa pulang wang tunai RM1,000 dan tajaan pakej spa. Kerajaan meluluskan peruntukan RM7 juta bagi menggantikan paip usang di Pulau Ino, Labuan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata kerja-kerja penggantian melibatkan laluan sepanjang 1.5 km di kawasan perindustrian itu. Projek penyelenggaraan paip baru itu dijangka selesai pada tahun 2025. Penggantian akan dilaksanakan secara berfasa bagi mengurangkan gangguan bekalan air kepada pengguna. Penyelesaian sumber air diteliti bagi menampung keperluan Labuan agar tidak bergantung kepada bekalan dari Sabah. Mereka dah susun aturkan apakah perancangan. Saya juga dah berbincang mungkin sama ada kita boleh melihat kepada pilot project di Labuan ini untuk mencari the source of water supply supaya dia tidak juga bergantung sangat dengan the mainland, sebab mainland pun ada masalah bekalan juga kan untuk the mainland itu. So kalau kita dapat melihat source of water supply yang boleh supply 100% untuk Labuan, that will be terjamin lagi lah. Beliau temui selepas meninjau lokasi paip usang di Pulau Ino. Seorang individu yang dilaporkan hilang pada Jumaat lepas apabila bot dinaikinya karam di Empangan Cenderoh di Kampung Cenderoh, Kuala Kangsar ditemukan lemas. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Perak, Sayani Saidon berkata mayat Muhammad Karul Roshdan, 30 tahun, ditemukan terapung oleh pasukan penyelamat di air dan unit anjing pengesan K9 JBPM pada 8.37 pagi tadi. Mayat mangsa ditemukan pada jarak kira-kira 500 meter dari pusat kawalan bomber yang didirikan bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Muhammad Karul sebelum ini dikhawatiri lemas selepas bot dinaiki bersama seorang rakannya karam akibat ribut. Rakannya bagaimanapun sempat diselamatkan pemancing yang berada di lokasi bampiran lokasi kejadian.
Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pembenahan Sementara PPS di Sarawak meningkat kepada 459 penduduk terjejas setakat 12 tengah hari. Berdasarkan laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, 2 PPS di Betong menempatkan 404 orang daripada 120 keluarga. Manakala di Bintulu, sebuah PPS menempatkan 55 individu daripada 27 keluarga. Penduduk terjejas banjir di Johor pula kekal 65 orang daripada 19 keluarga yang melindung di 2 PPS di Segamat. Tinjauan situasi di stesen telemetri Jabatan Pengayaran dan Saliran mendapati beberapa sungai berada pada paras bahaya iaitu Sungai Johor, Kota Tinggi Johor, Sungai Kedah, Kota Star Kedah, Sungai Arau, Arau Perlis dan Sungai Terengganu, Hulu Terengganu, Terengganu. Sebanyak 18 jalan ditutup akibat banjir, jambatan rosak dan tanah runtuh antaranya Jalan Raya Timur Barat di Hulu Perak, Jalan Bukit Besi Dungun di Dungun Terengganu dan Jalan Bukit Jugra di Kuala Langat, Selangor. Industri sarung tangan getah menepani cabaran global yang kian sukar. Susulan itu, Kementerian Perdagangan dan Komoditi bertemu Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, MAKMA. Pertemuan membincangkan cadangan serta langkah-langkah yang perlu untuk menangani isu-isu penting. Menterinya Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata industri sarung tangan getah Malaysia kini beroperasi dalam persekitaran ekspor yang agak mencabar. Syarikat tempatan menghadapi persaingan sengit terutamanya dari negara yang mempunyai akses kepada tenaga murah. Terdahulu perbincangan itu turut dihadiri Presiden MAKMA On Kin Hong serta ahli jawatan kuasa persatuan. Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan peluang daripada anjakan ekonomi global. HSBC Malaysia memaklumkan setiap organisasi perlu bersedia bagi pertumbuhan dan pengembangan selain meningkatkan daya saing pada 2024. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Omar Siddiq berkata, Asia terus menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang yang didorong oleh pelaburan langsung asing FDI yang mampan. Sebahagian besar pertumbuhan itu akan dijana ASEAN yang dilihat semakin ketara dalam menghadapi beberapa trend seperti orientasi semula rantaian bekalan, pecutan pesat dalam pendigitalan termasuk usaha menangani ancaman perubahan iklim. Beberapa trend ini berpusat pada Malaysia yang terus menjadi antara 25 negara dagangan teratas dan potensi pelaburan yang besar. Kinerja Advancement Berhad yakin memperoleh pulangan lebih tinggi tahun ini disokong perolehan projek dari pelabur dan pelanggan sedia ada. Langkah pengembangan dalam sektor tenaga boleh baharu RE juga akan menjadi pemangkin prospek lebih baik. I think in our portfolio we have various solutions. We have clean and green energies. So I think solar is actually one of the business that we venture. Of course, now we have a lot of solar rooftop, and solar farm definitely is one of the segment we are looking at. Dato' Lai Keng On berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian dasar induk antara KAB Energy Holding Sdn Bhd dan LCS Holding Incorporated. Kerjasama itu akan mengukuhkan portfolio tenaga boleh baru KAB termasuk pelbagai aset solar, hidro dan biogas yang merangkumi Malaysia, Thailand, Indonesia dan terkini Filipina. MSM Malaysia Holdings berhasrat menceburi bidang penanaman tebu huluan bagi memastikan keterjaminan gula mentah di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan MSM, Hasni Ahmad, pihaknya akan bekerjasama rapat dengan kerajaan bagi memenuhi hasrat tersebut. If you look at MSM, we consider as kilang gula negara. We supply to India, basically the biggest producer.
in Malaysia. So for food security, let's say anything happen to Brazil, anything happen to Thailand, never to India. Currently, India and Thailand, they ban export. So we like Brazil. Let's say Brazil ban. Where we're going to get sugar? We don't have the source. So to us, we have to look at from the food security perspective. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke kilang penapisan MSM di Tanjung Lansat, Johor. Pada Mac lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata industri tebu Malaysia akan dibangunkan untuk membantu memenuhi permintaan negara terhadap gula. Ini berikutan penutupan ladang tebu tempatan di Cuping Perlis pada 2011 dan Malaysia bergantung sepenuhnya pengimportan gula mentah dari Brazil. Perkembangan luar negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menegaskan hak rakyat Palestin untuk membina negara sendiri mesti diiktiraf. Beliau turut memberi amaran keengganan menerima penyelesaian dua negara untuk Israel dan Palestin serta penafian hak kenegaraan rakyat Palestin tidak boleh diterima sama sekali. Berucap pada sidang kemuncak Pergerakan Negara Berkecuali 6 di Kampala, beliau menyatakan pendirian seperti itu bakal memanjangkan konflik dan menjadi ancaman utama keamanan serta keselamatan global. Beliau turut mengutuk keras pencerobohan Zionis terhadap semenanjung Gaza dan terus menggesa kejahatan senjata kemanusiaan yang berkekalan. Pemimpin yang menyertai sidang kemuncak ini turut menggesa kemerdekaan dan kedaulatan Palestin dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kota untuk mencapai penyelesaian dua negara. Serangan tanpa henti Zionis sejak 7 Oktober lepas telah mengorbankan hampir 25,000 nyawa di Gaza. Kebanyakan mangsa korban adalah wanita dan kanak-kanak. Di Tel Aviv, ribuan penunjuk perasaan berhimpun menuntut pilihan raya awal bagi menyingkirkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Protes anti kerajaan itu juga menuntut pembebasan segera tahanan di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berarak melalui dataran Habimah dengan membawa papan tanda menggelar Netanyahu sebagai wajah jahat. Mereka turut berkumpul di Haifa dan di luar kediaman Netanyahu di Baitul Maqdis. Perdana Menteri itu kini berada di bawah tekanan tinggi untuk memastikan pembebasan tahanan di Gaza serta gesaan perubahan kepimpinan. Belgium berikrar menyokong sepenuhnya kes yang difailkan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosid terhadap rakyat Palestin di Gaza. Pengumuman itu dinyatakan Menteri Kerjasama Pembangunan Belgium Caroline Jannes. Jannes mengulangi sokongan tidak berbelah bagi Belgium terhadap kes itu di ICJ. Menekankan bahawa jika mahkamah memanggil Israel untuk menghentikan operasi ketenteraan terhadap Gaza, Belgium akan memberikan sokongan penuh. Beliau juga berjanji akan meneruskan komitmen untuk memastikan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan segera di semua peringkat. Selain itu, Belgium mengesahkan usaha berterusan dalam Kesatuan Eropah dan di peringkat antarabangsa untuk mendesak gencatan senjata secara kekal, akses penuh kepada bantuan kemanusiaan dan menyeru pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Afrika Selatan memulakan tindakan undang-undang terhadap Israel awal bulan ini menuduh rejim Zionis melakukan jenayah genosid terhadap penduduk Gaza dalam konflik selama lebih 3 bulan mengakibatkan puluhan ribu penduduk terbunuh dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelum ini. Pada November tahun sebelumnya, Pendakwa Raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengumumkan bahawa mahkamah itu masih menjalankan siasatan terhadap jenayah perang yang dilakukan Israel sejak 13 Jun 2014. Ekspor kimchi Korea Selatan mencatat rekod baru pada 2023 seiring dengan peningkatan populariti kandungan hiburan Korea di seluruh dunia. Data perkhidmatan Kastam Korea memaklumkan penghantaran kimchi ke luar negara, hidangan sampingan tradisional Korea yang lazimnya dibuat daripada jeruk kubis meningkat 7.1% kepada 44,041 tan.
Angka terbaru itu mengatasi rekod sebelum ini yang dicatatkan pada 2021 apabila jumlah ekspor mencecah 42,544 tan. Dari segi nilai ekspor, kimchi mencecah 155.6 juta dolar AS pada 2023, meningkat 10.5% tahun ke tahun. Pegawai Kementerian Pertanian Korea Selatan memaklumkan ekspor kimchi mengalami lonjakan ketara tahun lepas, terutamanya disebabkan peningkatan populariti kandungan. Jepun merupakan destinasi utama untuk ekspor kimchi tahun lepas, menyumbang 20,173 tan, diikuti Amerika Syarikat dengan 10,660 tan dan Belanda dengan 1,756 tan. Polis Metropolitan Jakarta mengerahkan kira-kira 2,000 anggota untuk memastikan keselamatan ketika berlangsungnya debat calon timbalan Presiden menjelang Pilihan Raya Umum Pemilu 2024. Debat berlangsung di Pusat Konvensyen Jakarta hari ini. Ketua Perhubungan Awam Polda Metro Jaya Pesuruhjaya Kanan Adi Arisham Indradi menerusi kenyataan menyebut tiada penutupan jalan raya di lokasi sekitar semasa debat berlangsung. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya Umum mengumumkan 11 ahli panel telah mengesahkan kesediaan untuk mengambil bahagian dan telah dikuarantin 2 hari bermula pada Jumaat lepas. Ahli panel kebanyakannya terdiri daripada ahli akademik dan pengamal yang merupakan ahli pertubuhan masyarakat sivil. Siri debat itu merupakan sebahagian kempen pemilu 2024. Debat KPU keempat bakal menampilkan 3 calon naib presiden masing-masing Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Antara topik yang akan diketengahkan antaranya berkaitan isu sumber asli, komuniti orang asli, alam sekitar dan tenaga. Perkembangan Piala Asia 2023, Malaysia terpaksa akur apabila tersingkir daripada kempen kali ini selepas tumpas 0-1 kepada Bahrain dalam perlawanan kedua kumpulan E malam tadi. Jaringan tunggal penyerang Bahrain, Ali Madan, pada minit terakhir permainan memusnahkan peluang Harimau Melaya ke pusingan 16 terakhir. Ia kekalahan kedua dicatat skuad bimbingan Kim Pan-gon selepas tewas 0-4 kepada Jordan Isnin lalu. Dalam aksi di Stadium Jassim bin Hamad, tempat pertukaran dibuat Kim Pan-gon dalam kesebelasan utama. Ini melibatkan Muhammad Syahrul Saad, Dominic Tan, Muhammad Syamir Kuti dan Paulo Josue dengan formasi 5-4-1. Malaysia memiliki peluang terbaik pada minit ke-16 menerusi gerakan Muhammad Faisal Halim kepada Arif Aiman, namun perebatannya ditampan keluar penjaga gol Ibrahim Lutfala. Dua percubaan Arif Aiman dan Matthew Davis juga tidak membuahkan hasil. Bagaimanapun, jaringan Ali Madan di hujung aksi menutup peluang buat Harimau Melaya ke pusingan kalah mati. Malaysia akan melengkapkan baki saingan kumpulan dengan menentang juara 2 kali Korea Selatan Khamis ini. Sementara itu, pengendali skuad Harimau Melaya Kim Pan-gon mengambil tanggungjawab sepenuhnya di atas kegagalan Malaysia selepas tewas 0-1 kepada Bahrain. Jurulatih dari Korea Selatan itu enggan menyalahkan sesiapa kecuali dirinya yang mempunyai jangkaan tinggi terhadap barisan pemain. Pan-gon merasakan Harimau Melaya sekurang-kurangnya mampu mencatat keputusan seri selain menganggap anak buahnya gagal untuk mendominasi permainan. Namun dari sudut positif, ia memberi pengalaman berguna pemain muda yang masih berpeluang beraksi pada edisi akan datang. Kemenangan pertama Bahrain dalam kempen Piala Asia ini menghidupkan peluang pasukan itu melangkah ke pusingan 16 terbaik sekaligus menyamai pencapaian edisi 2019. Acara regu berpasukan dipilih sebagai asas untuk menentukan cadangan sistem ranking dunia dalam sepak takraw. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa Istaf Dato' Abdul Halim Kadir. Menurutnya, sistem ranking dunia untuk sepak takraw akan merujuk kepada keputusan perlawanan. Pasukan paling berjaya diletakkan di kedudukan tertinggi dalam acara berpasukan lelaki.
Secara khusus, hanya pasukan kebangsaan yang akan termasuk dalam sistem ranking dunia. Negara yang menyertai kejohanan utama ISTAF dalam acara berpasukan akan mendapat 2 mata untuk penyertaan. 3 mata diberi untuk setiap kemenangan dan ditolak 1 mata bagi setiap kali menarik diri daripada pertandingan. Berbeza dengan pertandingan jemputan di tiraf ISTAF, 1 mata untuk penyertaan, manakala 2 mata lagi untuk setiap kemenangan. Tular di media sosial kononnya Ketua Setiausaha Negara disiasat SPRM. Tuduhan dibuat menerusi hantaran di media sosial dan aplikasi pesanan teks. Antara kesalahan yang dikaitkan dengan KSN, skandal RM300 juta, promosi kempen program kerajaan, terima banglo mewah daripada kontraktor dan terlibat kes pemerdagangan manusia. Penelitian pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah tidak benar. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, tiada siasatan seumpama dijalankan. Dia khawatir fitnah berkenaan akan merosakkan nama KSN. Henti sebar berita palsu. Tindakan tegas mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia dan Kanun Keseksaan menanti si kaki fitnah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.